Esok merupakan cuti umum kerana Hari Pekerja. Tapi tahukah anda sebenarnya apakah hak anda ataupun apakah perkara yang anda perlu perhalusi sebagai seorang pekerja selain pada mendapat ataupun menikmati cuti itu, keselamatan juga kesihatan anda juga sebenarnya banyak perkara yang anda perlu fikir dan juga dapatkan di tempat kerja dan juga majikan perlu sediakan. Jadi kita hari ini nak kupas lebih lanjut berkenaan dengan KKP ini, kesihatan dan keselamatan pekerjaan bersama dengan tiga tetamu yang kami bawakan hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Tuan Insinyur Zamzurin Ma'ruf selaku Pengarah Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami juga bawakan Surveyor Haji Razali Johari, Pengarah Politeknik Melaka. Juga yang terakhir sekali Tuan Zainuddin Kisman selaku Naib Presiden Malaysia Society for Occupational Safety and Health ataupun nama ringkasnya dipanggil sebagai MSOSH. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat Hari Raya. Terima kasih hujung minggu bersama kita hari ini. Esok pun cuti lagi. Selamat bercuti in advance. Okey, kita mulakan dulu dengan Tuan Zamzurin, kalau boleh kongsikan sedikit antara misi dan juga peranan bagi Jabatan Kesihatan dan Keselamatan Pekerja. Okay, terima kasih Su dan dua rakan saya. Selamat Hari Raya. Okey, sambutan OZ World Day ini sebenarnya disambut setiap tahun pada 28 April, di mana ianya bukan saja disambut di Malaysia, bahkan disambut di seluruh dunia. Dan kalau ikut sebenarnya matlamat sambutan OZ World Day ini ada dua. Yang pertama adalah bagi memperingati dan menghargai pekerja yang terlibat dalam kemalangan dan pekerjaan. Dan yang kedua adalah mempromosikan budaya pencegahan kemalangan di tempat kerja. So dua matlamat ini sebenarnya memang telah lama wujud dan telah dipenarkan oleh ILO. Dan sebenarnya budaya pencegahan ini amat penting dilaksanakan di tempat kerja kerana dia dapat mengelakkan berlakunya kemalangan di tempat kerja. Sebab kemalangan boleh berlaku di mana-mana saja jika tidak dicegah. Dan biasanya kemalangan akan berlaku bila wujudnya bahaya yang memberi risiko kepada pekerja dan mungkin boleh mengakibatkan kecederaan maut dan juga kecederaan serius kepada badan. Justru itu selari dengan kita punya peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, di mana pihak majikan perlu memastikan bahawa persekitaran kerja, tempat kerja adalah selamat dan bebas daripada risiko berlaku kemalangan. Budaya pencegahan ini amat penting, di mana dengan pelaksanaan pencegahan, menjalankan pentafsiran risiko, insya-Allah kemalangan boleh dielakkan. Dan bagi pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, kita memang sentiasa menjalankan pengawasan secara berterusanlah di tempat kerja bagi memastikan majikan pekerja mematuhi segala peruntukan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dan bagi jangka panjang, pihak jabatan juga ada memperkenalkan Pelan Induk Keselamatan dan Kesihatan Negara OSMP yang bermula pada 2021 hingga 2025, yang mana ianya berjalan selama 5 tahun dan setakat ini telah berjalan 2 tahun daripada 2021 hingga 2022. Dan Pelan Induk ni sebenarnya mempunyai 3 KPI di mana yang pertama adalah bagi mengurangkan kadar kemalangan maut sehingga 2.93 bagi setiap 100,000 pekerja. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengurangkan kadar kecederaan, kadar kemalangan kepada 2.13 bagi 1,000 pekerja. Dan yang ketiga adalah meningkatkan diagnosis penyakit pekerjaan dan pelaporan sehingga 30% daripada yang sedia ada sekarang. So 3 KPI ini kita jangkakan akan dicapai pada hujung 2025 lah. Dan kita amat berharaplah insya-Allah dengan adanya sokongan daripada pihak majikan, daripada pihak industri dan berdasarkan kepada 2 tahun yang telah lepas, memang kita berada di langsanan yang betul lah. Dan insya-Allah by end of 2025, 3 KPI itu kita harap kita akan dapat dicapai. Dan untuk mencapai itu perlu mempunyai kesedaran terutama daripada pihak majikan. Tuan Razali sendiri, bagaimana peranan dimainkan oleh MSOSH sendiri untuk memastikan agar majikan dan juga pengusaha ini mempunyai kesedaran dan seterusnya boleh mencapai segala sasaran yang diletakkan oleh jabatan oleh JKP? Baik. Sebenarnya kalau melihat kepada kami di institusi sendiri di Politeknik khususnya, kita melaksanakan pelbagai program mana sebab kita meletakkan keutamaan kepada keselamatan warga
Ya, kita pekerja ialah di kalangan staf politeknik dan juga kita terlibat dengan pelajar juga. Jadi dua-dua keadaan bagi staf juga pelajar, kita berikan keutamaan keselamatan. Mana peringkat awal ni, peringkat pengurusan, kita buat pelbagai program supaya pendidikan awal kepada mereka ni agar mereka tahu langkah keselamatan peringkat awal. Mungkin di kalangan pelajar ataupun staf ni lebih arif tentang perkara ni, tapi para pelajar adalah perkara yang baru yang mereka kadang-kadang tidak biasa dengan keselamatan, mungkin biasa kalau di rumah saja. Tapi bila masuk di institusi, dia akan terlibat di makmal dan bengkel. Mana keutamaan itu kita beri keutamaan kepada keselamatan supaya langkah awal tu mereka ni tahu apa keperluan keselamatan untuk mereka ni supaya tidak terjumus dalam masalah yang berlaku kecederaan dan sebagainya. Jadi kami di bukan institusi, khususnya Politeknik Melaka, telah pun melaksanakan program-program seperti mana langkah awalnya kita tubuhkan unit keselamatan dan kesihatan. Jadi kita berikan penerangan kepada semua sekali, yang mana atas juga atas dorongan juga dan juga pemantauan di pihak DOS sendiri kepada kerjaan keselamatan dan kesihatan pekerja. Jadi bagi kami sebenarnya bila kita letakkan program-program melibatkan keselamatan dengan warga dan juga para pelajar khususnya, dan kita nampak sekarang ni alhamdulillah tidak tampak sebarang masalah berlaku yang merupakan masalah kecederaan. Sebab bila pelajar menggunakan mesin yang berbahaya, memang kita letakkan tahap tinggi keselamatan di kalangan semua pensyarah dan juga para pelajar. Jadi insyaAllah apapun keadaan yang berlaku akan datang ni, perancangan yang baik supaya segala yang kita letakkan bahawa keselamatan dan kesihatan pekerja melibatkan juga para pelajar adalah tahap keutamaan tahap tinggi sebenarnya. Yalah, sebab bila kita cerita dekat politeknik ni, mereka lebih terdedah kepada bahaya kan, sebab dalam kelas tu ada kerja-kerja kelas-kelas amali. Mereka berhadapan dengan barang-barang yang bahaya, objek-objek yang tajam dan sebagainya kan. Jadi untuk Tuan Razali sendiri, untuk Cik Zainuddin, kalau boleh kongsikan ya, bagaimana untuk kita membudayakan pendidikan dalam sektor pendidikan itu, terutama dalam konteks keselamatan dan juga kesihatan. Sebab bila budak-budak ni pelajar, kadang-kadang dia datang tu dia seronok, dia tak nampak dari sektor keselamatan dan juga kesihatan ni. Jadi apakah perkara yang dilaksanakan? Terima kasih Syu. Sekali lagi selamat raya Mak Zahir Batin. Okey, MSOS selaku NGO ataupun orang tengah, moderator ataupun facilitator antara industri, institusi dan juga pihak berkuasa tempatan PBT. Jadi kami terlibat dalam program-program mempromosikan bagi meningkatkan tahap kesedaran. Jadi untuk mendapatkan tahap kesedaran ataupun level of awareness yang tinggi itu, banyak program yang kena dijalankan. Selain daripada pihak PBT sendiri, DOJ ataupun kami NGO, yang mana kami MSOS throughout the year, sepanjang tahun tu kita memang ada program, kita memang susun target kita untuk bantu industri, semua bekerja lah kan, dan juga kita untuk juga institusi seperti politeknik lah. Jadi kumpulan sasaran tu ataupun modul yang kita sampaikan tu bergantung pada siapakah kumpulan sasaran. Okey, sebabnya orang awam seperti dinyatakan oleh pengarah JKPL tadi, orang awam mungkin tak tahu apa itu KKP. Tambah kita sebut OSH. Apa itu OSH? Hanya kami yang duduk dalam bidang yang tahu apa itu OSH dan apa itu KKP. Jadi publik ataupun orang awam memang jauh sekali lah nak memahami. Jadi kita kena gunakan bahasa yang mudah, cara penyampaian yang mudah supaya mereka boleh tangkap, mereka boleh faham. Sebab KKP ataupun OSH ini bukan saja tempat kerja. Di tempat kerja, di rumah kita ada anak-anak, kita ada isu-isu berkaitan dengan electrical safety, kita ada isu-isu benda-benda tajam, pisau apa semua, gas, tonggas kat rumah. Itu pun aspek OSH ataupun KKP juga. Jadi kita jangan melihat sekadar itu rumah, di office lain. Maknanya kita kena, orang kata safety itu way of life. Mana kehidupan kita kena berdasarkan kata orang cara KKP yang betul, kan, supaya kita dapat mengelakkan kecederaan di tempat kerja, di tempat belajar, institusi dan juga di rumah sekali. Sebabnya masyarakat tu adalah orang yang sama. Bila di tempat kerja dia adalah pekerja, bila di balik rumah dia adalah publik ataupun masyarakat. Jadi kita nak cater ataupun nak cover semua peringkat umur ataupun kumpulan sasaran ni, kena cara yang approach yang berbeza-beza lah, supaya yang tak faham langsung tu kita kena educate dia slowly supaya dia boleh mendalami dan memahami secara berperingkat lah. Okey. Kita kalau tidak mahu ada kecelakaan berlaku. Dan bila berlaku kecelakaan ni akan banyak pihak yang dipersalahkan dan perkara ini akan rumit sekiranya berpanjangan. Jadi itulah sebab sebenarnya kita nak beri kesedaran kepada anda berkenaan KKP ni, kesihatan dan juga keselamatan. Tak kira di mana jua ada berada, sama ada sebagai pekerja, sebagai ahli keluarga, adik-beradik dan sebagainya. Jadi Tuan Zamzuri, kalau boleh kongsi bagaimana
tahap kesedaran setakat ini, kalau plan daripada tahun 2021 hingga tahun 2025, setakat 2 tahun ini, bagaimana kesedaran orang ramai terhadap KKP? Okey, kalau kita lihat tahap kesedaran majikan dan pekerja, memang kita lihat terdapatnya adanya peningkatan lah. Dan kalau kita lihat di bawah OSMP 25 ni, kita memang telah menetapkan 7 strategi ya. Dan 7 strategi ini disokong oleh 28 program lah. Di mana tujuan dan kita punya objektif lamat adalah untuk meningkatkan tahap pematuhan termasuk juga kesedaran pekerja dan majikan lah ya. Sebenarnya pihak jabatan juga menjalankan audit penguasaan secara berterusan ya di tempat kerja, dan daripada pemeriksaan audit pematuhan yang kita jalankan, kita dapati 81% ya daripada jumlah tempat kerja yang kita audit itu telah mencapai tahap pematuhan sehingga grade C sekurang-kurangnya, memuaskan A, B dan C. Okay. Dan 19% adalah di dalam kategori D dan E. Tapi bukan bermakna D dan E kita biarkan. Okay. Kita di bawah Jabatan Keselamatan Kesihatan Pekerjaan, kita ada beberapa program ya. Contohnya Soft for SME, yang mana kita memberi fokus kepada industri kecil dan sederhana ni ya. Untuk mereka meningkatkan tahap pematuhan perundangan dan sebagainya. Di samping itu kita juga ada program SOHAP ya, yang samalah, yang mana kita memberi hemat nasihat kepada industri ya, terutamanya SME lah. Sebab SME ni kalau ikut memang mempunyai jumlah yang agak tinggi ya, lebih kurang dalam 90% daripada industri di Malaysia yang menyumbang pada ekonomi kita. So justru itu kita memang sentiasa memberilah mempromosikan, di mana fungsi kita pun memberi promosi kepada pihak industri. Dan baru-baru ini kita telah membuat pindaan ya kepada Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, di mana ianya telah diluluskan pada tahun 2022, pindaan ya, kepada akta yang sedia ada, di mana di bawah pindaan tu kita ada 12 peruntukan yang barulah di mana salah satunya majikan perlu melantik OS Coordinator ya. OS Coordinator ni adalah orang yang perlu dilantik oleh majikan di tempat kerja di mana majikan itu mempunyai 5 atau lebih pekerja. Okay. Dia perlu melantik di kalangan pegawai dia. Of course bila lantik ni dia mestilah mempunyai pengetahuan. Belum menghadiri kursus yang sepatutnya kan, yang telah ditetapkan oleh pihak jabatan. Dan di mana OS Coordinator ini perlu ya memberi nasihat kepada majikan beliau lah macam mana pengurusan keselamatan yang sepatutnya selari dengan kehendak perundangan ya. Selain daripada itu juga pindaan ini memberi penalti yang lebih tinggi ke atas pelanggaran perundangan ya. Kalau dulu kita punya penalti RM50,000, sekarang ni 10 kali ganda menjadi RM500,000. Dan mungkin masalah untuk majikan memberi fokus kepada pelaksanaan pengurusan KPD tempat kerja. Ini amat penting ya. Dan lagi satu, sebenarnya kita ada lagi satu provision ya di bawah pindaan, di bawah Seksyen 26A yang memberi hak mutlak kepada pekerja. Pekerja ni apabila dia bekerja, kalau dia dapati persekitaran kerja itu ada bahaya yang boleh memberi kemudaratan kepada beliau, setelah dia maklum kepada majikan, tapi majikan tidak mengambil tindakan untuk penambahbaikan, dia boleh mengasingkan diri daripada tempat kerja berkenaan. Macam mana itu mengasingkan diri kalau mengikut peruntukan akta? Dia maksudnya dia setelah dia beritahu majikan, okey, di sini ada bahaya yang boleh memberi kecederaan kepada saya. Pihak majikan perlulah mengambil kawalan supaya risiko itu dikurangkan atau dihapuskan sebaik-baiknya. Kalau majikan masih gagal, di bawah Seksyen 26A ini, pekerja mempunyai hak untuk mengasingkan diri. Maksudnya dia berhenti kerja kan. Dalam hal ni, di bawah peruntukan ini pun majikan tidak boleh mengambil tindakan atau diskriminate pekerja ini because of tindakan dia itu yang mengasingkan diri daripada tempat kerja itu. Itu hak yang baru di bawah peruntukan perundangan yang baru. Okey, ramai tak tahu kan yang kita kongsi pada anda. Ikutlah dia yang tengah menonton sekarang ni kan, itu hak kita sebagai pekerja. Jadi apa betul-betul hazard tu yang yalah dalam akta ni kita nak tahu juga. Kalau barangkali kalau ada batu tengah-tengah jalan ke, boleh jadi tak masuk dalam akta. Okey, macam inilah. Contoh dia seorang operator mesin. Operator mesin ni
dia bekerja di mana terdapatnya komponen yang berputar. Komponen berputar ini sebenarnya bahaya. Di mana mungkin tangan boleh masuk dan sebagainya. Sometimes kaki pun boleh masuk kan. So mengikut perundangan, bila ada di komponen mesin yang berputar, ia sepatutnya dihadang supaya tidak ada anggota badan yang boleh masuk, tersepit dan sebagainya. Kan? So dalam keadaan di mana pengadang tidak dipasang dan tidak ada, di mana operator berkenaan perlu menjalankan operasi generator itu, dia boleh memberitahu pada majikan. Komponen berputar ini boleh membahayakan anggota badan saya. Kalau saya tersilap dan sebagainya, boleh tak pasang adang sebagai tindakan kawalan. Kalau dalam kes itu majikan tidak menjalankan kawalan tersebut seperti memasang pengadang, dia boleh mengasingkan diri. Kan? Maksudnya dalam kes ni dia tidak boleh diskriminate pekerja berkenaan because dia mengasingkan diri daripada kerja berkenaan. Memang itu adalah hak dia sebagai pekerja supaya sentiasa selamat dan sihat dan tidak boleh mencederakan diri. Okey, selain daripada dalam sektor ataupun alam pekerjaan, di sektor pendidikan juga memainkan peranan. Kita perlu juga mempertingkatkan KKP ini, tahap kesihatan dan juga keselamatan bagi tenaga pengajar, pensyarah, pelajar dan sebagainya. Cumanya apa juga tindakan yang perlu dilaksanakan untuk menjaga keselamatan dan juga kesihatan ini berdasarkan output taksiran. Tapi kadang-kadang tak dinafikan output taksiran ini kadang-kadang dia tidaklah cost efektif dan sebagainya. Jadi apa yang dilaksanakan oleh pihak tuan dalam sektor pendidikan untuk memastikan agar KKP ini boleh dilaksanakan dan dalam masa yang sama tidak menelan kos ataupun pembelanjaan terlalu tinggi. Terima kasih, Cik Su. Jadi sebenarnya di Politeknik, yang sebenarnya bukan di Politeknik Melaka saja, malahan seluruh di bawah Jabatan Pengajian Politeknik dan College Community dalam mewajibkan semua pelajar mengambil modul keselamatan di mana pelajar wajib untuk lulus. Jadi itu adalah meletakkan perkara supaya mereka ni tahu bahawa keselamatan itulah wajib pelajar ketahui dan patuhi bahawa keselamatan mereka ketika selepas belajar untuk ke industri dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Jadi sejak awal telah diberikan kemudahan kepada para pelajar supaya mereka arif tentang keselamatan di industri nanti. Begitu juga dengan warga Politeknik semuanya di Politeknik Melaka. Seperti yang awal tadi kita dah tubuhkan unit keselamatan dan kesihatan pekerja. Dan kita bekerjasama dengan OS, strategi pemantauan dan audit dijalankan supaya kita laksanakan dengan berkesan di setiap waktu. Mana pastikan keselamatan warga Politeknik, khusus Politeknik Melaka. Kita tahukan bahawa keselamatan itu adalah keutamaan dan sebagai untuk menggerakkan lebih jauh di mana antara Politeknik dan juga masyarakat. InsyaAllah dalam hujung bulan Mei nanti kita adakan satu karnival bersama dengan OS juga dan juga disertai dengan daripada pihak bomba, hospital, Petronas dan sebagainya untuk sama-sama membantu dan memudahkan kepada masyarakat keperluan dari segi keselamatan mudah untuk diri sendiri terutamanya dan bukan sahaja di industri, malahan yang utamanya adalah di rumah. Jadi itulah yang kita bersama dengan masyarakat. Yang inilah buat julang kali diadakan di Politeknik Melaka bersama dengan pihak OS dan juga masyarakat luar sana. Terima kasih. Itu saja kesempatan kita ada pada pagi ini untuk bercakap berkenaan dengan topik kita kesihatan dan juga keselamatan pekerja. Terima kasih kepada semua para tetamu kita hari ini untuk berkongsi berkenaan info-info yang mungkin ataupun barangkali ramai penonton kita tidak sedari. Yalah, kadang-kadang kita rasa bila ada cuti hari bekerja ni kita rasa macam kita diraikan, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang apa sebenarnya juga peranan kita sebagai pekerja untuk melaksanakannya. Segala tanggungjawab kita di pejabat, di institusi pendidikan dan sebagainya. Terima kasih diucapkan kepada Cik Zamzurin, kepada Cik Razali dan juga Cik Zainuddin bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan topik kita. Seterusnya pada pagi ini kita nak kembali bersama dengan Irfan untuk perkongsian seterusnya. Silakan Irfan.